Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih kerana sudi meluangkan masa dalam pentas online Yadim pada malam ni, Ustaz. Alhamdulillah. Boleh dengar suara anda jelas? Jelas, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Nak minta masa sekejap, 1 minit, nak meraihkan sahabat-sahabat online sekejap deh. Betul. Sebab ada sahabat-sahabat kita yang dah online sekarang ni. Kalau dapat dengar suara kami dengan jelas, tolong tulis di ruangan komen tajuk kita malam ni. Kalau dapat dengar dengan jelas, tolong tulis penyelamat di zaman fitnah. Tajuk kita malam ni, pentas online. Tolong tulis, kemudian di hujung tajuk itu tolong tag friend-friend kita yang lain. Bermakna kita cuik dia, kita panggil, mari dengar tajuk ni. Okey, terima kasih. Ni ada yang dah tulis ni, saya pin kat skrin kita ni. Teacher Azila dah buat, dia tulis tajuk penyelamat di zaman fitnah, kemudian dia tag friend-friend dia yang lain. Ini seolah-olah kita sedang panggil kawan-kawan kita. Kita panggil sahabat-sahabat kita untuk sama-sama mendengar penjelasan daripada Fadil Dr. Abu Anas Al-Madani, Dr. Abdul Basit kita, untuk sama-sama kita, sebab tajuk ini sangat penting. Kita berada pada zaman yang sangat mencabar dan kita nak mendengar panduan-panduan daripada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk saya harap sahabat-sahabat tolong teruskan share dan tolong teruskan tag rakan-rakan kita, dan saya pun tak nak rugi masa dapat bersama dengan Dr. Abdul Basit ni sebagai boleh kita mula? Sebagai permulaan perbincangan kita dengan tajuk penyelamat di zaman fitnah ni. Mungkin Dr. Basit boleh kongsi dengan kita peringatan-peringatan ataupun ada panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan perkara ni, berkenaan dengan zaman kita yang penuh fitnah dan cabaran ni. Fadhal mashkura. Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham selaku pengacara, yang dimuliakan semua yang dipertua dan semua warga kerja Yadim Malaysia, muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita sudah masuk berada di awal bulan Sya'ban, yang disebut oleh para ulama bulan Sya'ban ini bulan membersihkan jiwa, melapangkan dada, menenangkan hati. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita telah memberitahu pada malam nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban Nabi kita beritahu Allah Ta'ala akan ampunkan hamba-hambanya kecuali musyahin. Musyahin makna orang yang berkelahi. Jadi tajuk kita berada di zaman yang sangat mencabar. Cabaran kita ini, Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Syed, iaitulah cabaran berkelahinya kita sesama kita. Allahu Akbar. Kalau kita kelahi dengan orang yang lain, musuh-musuh Islam, itu memang kita akan rasa lagi kuat, kita balas lagi tinggi darjat. Tapi kalau kita berkelahi sama-sama kita, bagaimana keadaan kita? Itulah yang kita bimbang hari ini, yang telah dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, untuk memulai cerita tentang fitnah ini, ada suatu kisah. Ustaz Syed, kita lebih kepada bicara bual-bual, kisah je lah. Baik, fadhal. Seorang bernama Abdul Rahman bin Abdul Rabbil Ka'bah. Dia kata dia masuk dalam masjid, tiba-tiba dia tengok sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Al-As sedang duduk di bawah bayangan Kaabah. Gembira dia orang ni.
duduk di bawah bayangan Kaabah. Orang ramai melingkunginya, macam kita kat macam majlis ilmu lah kan, majlis-majlis kuliah yang telah disampaikan oleh Syekh Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka pada saat itu kata di Abdul Rahman, fa'ataitu. Aku pun pergi dekat. Nah, ini tuan-tuan, kalau kita tengok ada majlis ilmu, jangan duduk jauh-jauh. Pergi dekat. Ni masyarakat kita ni, satu lagi Ustaz Said ni, nak pulah telinga orang tua. Tak. nak cakap kasar, dia kata Ustaz tak ada apa ni. Kasar sangat. Jadi, adab majlis ilmu, fajalastu ilaihi. Dia kata, aku langsung pergi duduk dekat dengan dia. Itu adab yang sepatutnya. Faqala, Abdullah bin Amr pun cerita. Dia kata, kunna ma'a Rasulullah. Baik, saya terjemah terus. Ambil rugi masa kita. Yeah. Satu masa kita berjalan musafir dalam pengembaraan bersama Nabi SAW, tiba-tiba kita berhenti di satu tempat. Jadi bila turun di satu tempat, sahabat ni macam-macam lah dia punya khija. Ada yang betul khemah, ada yang asah dia punya tombak, ada yang macam-macam. Ada yang jaga hayawan kenderaan. Tiba-tiba terdengar as-salatu jami'ah. Maknanya Bilal panggil supaya berkumpul. Fajtama'na. Kami pergi berkumpul dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah Rasulullah bersabda, Nabi mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khair. Tidak ada mana-mana Nabi sebelum daripada aku lagi, kata Nabi SAW. Kan? Malam ni kita beri tawaran. Siapa yang tahu berapa bilangan Nabi, biar dia tulis kat bawah tu. Tapi hadiah anda tak sedia. Kalau saya ada, boleh bagi. Boleh. Baik. Berapa bilangan Nabi yang ada dalam kitab Fardu Ain kita? Ya, silakan. Baik. Nabi kata, tidak ada mana-mana Nabi sebelum daripada aku, kecuali semuanya telah menunjukkan umat-umat mereka kepada jalan yang baik yang mereka tahu, dan memberi peringatan kepada umatnya apa benda yang tak baik yang mereka tahu. Maka Nabi kata, wa inna ummatakum hazi. Umat kamu ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Allah jadikan afiat, ketenangan dan keselamatan itu di mana? Di awal. Maka di sini para ulama hadis mengatakan awal itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman sahabat, sehingga zaman Sayyidina zaman Sayyidina Osman. Kan Ustaz Said ingat kan waktu Sayyidina Osman pergi ke telaga, dipanggil Telaga Aris di tepi Masjid Quba. Kan waktu Nabi kita duduk dalam telaga, Abu Musa Asy'ari pergi jaga, seolah-olah dia jadi jaga pintu. Bila orang nak masuk, dia tunggu, aku pergi minta izin. Maka dia pergi minta izin dengan Nabi SAW. Nabi kata, i'zan lahu. Yang pertama datang Sayyidina Abu Bakar. Nabi kata, i'zan lahu. Izinkan dia masuk. Wa abshirhu bil jannah. Masya Allah. Siapalah orang bertuah lagi, kata dia Abu Musa. Tiba-tiba datang Sayyidina Umar. Jangan masuk, aku minta izin dulu. Cerita yang sama. Jadi, telaga dia tu menarik. Telaga dekat Madinah ni, dia boleh letak kaki dalam tu. Macam kolam je. Nabi letak dalamnya. Abu Bakar letak sebelah. Mari Umar letak penuh ruang. Datang orang yang ketiga, Sayyidina Osman. Minta izin. Maka Nabi SAW bagi tahu, i'zan lahu. Benar dia masuk. Wa abshirhu bil jannah. Beri tahu dia khabar gembira dengan syurga dengan sebab musibah yang akan menimpa dia. Ya Allah. Bila Sayyidina Osman dengar, terkejut dia. Dia mengatakan, Allahul musta'an. Allah Ta'ala lah yang tempat aku minta tolong. Jadi menjadi satu sunnah, apabila kita dengar benda tak baik nak terjadi, kita kata Allahul musta'an. Kalau dah jadi, barulah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila Osman mari, tempat telaga tadi dah penuh, dia duduk sebelah yang agak jauh, maknanya satu sudut lain. Ulama-ulama Madinah mengatakan, ditakwilkan cerita itu seolah-olah macam isyarat bahawa kubur Sayyidina Osman tidak duduk sekali dengan Nabi di dalam rumah Sayyidah Aisyah. Duduk di mana? Duduk di baknya. Baik. Setelah 6 tahun Sayyidina Osman memerintah dengan aman damai, tahun yang ke-6 Osman datang di tempat yang sama. Pada ketika itu terjatuhnya cincin cok mohon negara jatuh dalam perigi, dalam telaga. Dikerahnya orang Kasar Quba,
Timbul air tak jumpa. Uthman teringat, di sinilah Nabi SAW telah beritahu, i'zan wa absyir bil jannah, dengan sebab musibah yang akan menimpa. Ya Jadi inilah yang ditafsir oleh kata para ulama. Nabi kata ju'ila, Allah Taala jadikan umat aku ni afiat di awalnya. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan akan datang dia berakhir-akhir ni bala-bala dan perkara-perkara yang kamu akan engkar kalau kamu tengok. Maknanya zaman kita ni pun kalau kita tengok kita akan engkar, benda tu tak baik. Kalau zaman sahabat yang tengok lagi dahsyat. Sahabat tengok dia kata lagi dahsyat. Sebab mata kita dengan mata sahabat tu lain. Dia punya persepsi dan penilaian. Wa taji'u fitnatun, bila mari fitnah, makin hari yang mari yang kemudian lebih besar daripada yang terawal. Sehingga orang kata, kita kena fitnah tak berat, orang lain bagi berat. Ada fitnah dalam agama, sehingga orang mukmin bila tengok fitnah besar ni, dia kata, hazihi muhlikati, inilah binasa dalam aku sekali ni. Maka kata Nabi SAW, faman ahabba an yuzahzah anin nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa mu'min. Masya-Allah. Siapa yang nak selamat daripada neraka dan dia nak masuk dalam syurga, hendaklah dia kekal jaga iman dia, istiqamah dengan Islam dia, sehingga dia mati dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhirat. Itu dari sudut keimanan. Dari sudut amalan yang kita nak buat macam mana? Wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu an yu'ta ilaih. Naklah dia pergi, dia buat kepada orang apa yang dia suka orang buat kepada dia. Maka inilah yang kita nak hari ini. Kita tahu kita nak suruh orang buat baik dengan kita, kan? Tetapi kita tidak buat baik dengan orang. Kita kata ini yang jadi masalah di zaman kita hari ini. Hadis ini panjang dikeluar oleh Imam Muslim. Baik, bila dengar cerita ni, Abdul Rahman pergi dekat dengan Syekh Abdullah bin Amru, dia pergi tanya. Dia kata, anshudukallah. Syekh, aku nak tanya dengan nama Allah Ta'ala. Sami' tahu? Mu dengar hadis ni daripada Nabi SAW sendiri ke orang lain cerita? Qala sami'athu uzunaya wa wa'ahu qalbi. Dia kata hadis ni aku dengar dengan telinga aku dan aku faham dengan hati aku. Maknanya bukan dia reka, bukan dia dengar daripada orang lain. Hadis ni dia telah mari dalam dia sendiri yang meriwayatkan hadis. Akhir sekali dia menceritakan kepada kita, panjang lagi lah peristiwa-peristiwa laku, maka dia telah beri nasihat. Dia kata, kalau kamu duduk dalam pemerintahan, dalam kerajaan yang ada masalah-masalah, ati'hu fi ta'atillah wa'asihi fi maksiatillah. Muta'at selagi kerajaan itu taat kepada Allah, dan kamu jangan taat dalam perkara maksiat. Tapi nak keluar daripada, nak bangun memberontak, tidak sama sekali. Karena itu bukan daripada ajaran Islam memberontak dalam perkara-perkara yang kita hanya tak puas hati, mungkin orang lain puas hati. Jadi inilah yang dikatakan di antara perkara yang kita kena ambil di antara fitnah yang ada pada zaman kita ini, fitnah tak puas hati. Marilah hak mana pun, tukarlah 4 kali setahun pun, tak akan puas hati. Orang yang tak puas hatilah situ. Tak. Walaupun dilanda COVID ke bagaimana, jawabnya itulah keadaan manusia. Maka hadis ini kata di para ulama hadis menunjukkan bahawa Nabi kita SAW jawami'ul kalim, dia cakap yang pendek tapi makna dia panjang. Nabi kata apa sepatah tadi? Apa yang kamu nak orang buat, kamu suka orang buat pada kamu, membuat orang yang kamu suka. Orang yang suka kita buat. Ini kita kadang-kadang kita nak suruh orang yang suka dengan kita, kan? Kita pergi buat orang yang tak suka, tak apa. Maka itu di antara perkara yang sangat-sangat tidak baik. Baik, itu kita kata sebagai mukadimah bicara kita, Al-Fadhil Ustaz Said. Tapi bila Ustaz sebut tadi berkenaan dengan jenis manusia, hak jenis tak puas hati sokmo, maknanya kerja dia ni mencari kekurangan. Masuk ke Ustaz dalam golongan hak Rasulullah sebut al-aladul khasam ni. Khasim ke khasam? Al-alad baloh sokmo. Bakar. Mana baloh sokmo. Ya. Termasuk dalam kumpulan-kumpulan yang ia banyak cakap. Banyak cakap.
contohnya kalau kita berpeluang ada duduk situ, kita tak buat kerja juga. Tapi bila orang lain buat kerja, kita kata tak betul. Maknanya ini di antara fitnah yang berlaku di zaman kita ini yang perlu kita tangani. Sebab kalau kita nak bercakap tentang fitnah akhir zaman banyak. Sikit lagi kita akan pergi dah kepada fitnah-fitnah yang berlaku di zaman kita ini. Maka dia panggil ghubarul fitan, debu-debu ataupun jurubu fitnah yang menimpa kepada umat di akhir zaman khususnya sangat banyak, bermacam-macam. Maka di situlah kita sebagai seorang Muslim mesti mencari mercu tanda ataupun batu-batu pedoman di jalan bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita pada saat itu. Sekarang ni Ustaz, sampai kita cakap tentang realiti dengan zaman yang kita lalui, COVID ni lah Ustaz. Walaupun pelbagai teori lah, hak jenis nak kata ni ciptaan ke, yang dirancang ke, itu tak kisahlah. Yang penting benda tu berlaku sekarang. Dan sehingga kita dalam kehidupan kita pun banyak perubahan-perubahan. Kerjanya, neganya, berurusannya, sehingga ke peringkat ibadah. Jadi macam mana Ustaz kita nak ibadah ini kita usul, kita nak jaga, mungkin perkara-perkara furu' ataupun mungkin perkara-perkara yang kita boleh maknanya tasamuh dan sebagainya Ustaz. Baik, Ana duk nampak lah Ustaz Said. Dalam isu ibadat di zaman corona ini telah menimbulkan satu lagi perbalahan ataupun perbincangan yang tak habis-habis di kalangan puak kita, iaitulah tentang penjarakan, tentang masjid kadang-kadang dikawal kan, tak boleh pergi dan sebagainya. Maka timbullah satu dia panggil teori konspirasi, iaitu semua ni mari daripada Dajjal. Habis pakat cari hadis Dajjal, ada yang bersumpah-sumpah dah Dajjal nak keluar pada tarikh sekian. Ana sebut dalam satu kuliah kita kata Nabi SAW suruh berlindung dari Dajjal, kita pakat hidup cari Dajjal. Tu kenapa? Ini masalah kita. Nah, Nabi suruh kita berlindung daripada Dajjal, kita pakat cari Dajjal. Kita kata ini satu perkara yang cukup menakutkan kita para jemaah sekalian. Kita kadang-kadang marah ke Dajjal, tapi perangai kita nampak macam nak pergi ke dia juga. Ini jadi masalah kita, Al-Fadhil Ustaz Said. Jadi kalau kita nak tengoklah, bagi ana lah dalam masalah ini, ialah kita kaum Muslim, ahli masjid, bila kita reda masjid ditutup, kita tak akan reda. Saf yang kita duk kempen daripada budak sampai ketua, sawu sufufakum, samakan saf. Bila tiba-tiba kita kena jarak, kita solat dalam keadaan sedih. Tapi dah para ulama kita berijtihad masa tu, sehingga kan sama hal Ma'ali Menteri kita keluar buku. Buku ni sudah disebar-sebarkan, tapi tak sampai-sampai juga, tidak dibaca. Walau hanya buku ni dapat boleh ambil free saya letak sini. Mana-mana yang nak ambil ni, pergi download, boleh ada ujung jari, bagi ke kawan-kawan. Keluar pula ni masalah vaksin pula. Hak ni hak Yahudi juga. Jadi kita kata para jemaah sekalian, kita dengan Yahudi ni balah bukan hari ni. Nabi sebut daripada awal lagi, kamu akan ikut sanan man kana qablakum, jalan-jalan orang dulu daripada kamu, sibran bisibrin. Nabi kita bukan ukur dengan hasta, ukur dengan jengkal. Sahabat tanya, Yahudi ke Nasara? Nabi kata, faman, siapa lagi kalau bukan demo tu, kan? Kalau bukan mereka itu. Bermakna kita balas dengan Yahudi nak tipu kita ni sudah lama. Tapi bila dalam masalah begini, ulama seluruh dunia telah bersidang, berfatwa, diharuskan. Dia tak kata sunnah. Sunnah zaman corona ni menjarak, dia kata diharuskan. Dengan sebab keperluan penjarakan untuk menjauhkan daripada jangkitan dan sebagainya. Tutup. Cuma bagi ana lah apa yang telah disarankan oleh pihak keselamatan MKN. Tapi pihak agama pula kadang-kadang lebih ketat daripada MKN. Jadi dari semasa ni kita wasatilah Ustaz Said. Jangan dah. MKN kata boleh je, tapi terpulang kepada pihak masing-masing. Kita tengok negeri ni boleh ni, negeri ni boleh ramai ni, menyebabkan orang duduk main. Kenapa dia boleh? Adakah COVID di sana tak pandai cari masjid dan sebagainya? Ini juga menimbulkan kecelaruan. Maka kita perlu kepada satu penyelarasan dalam masalah ini. Tetapi kesimpulan yang boleh kita kata dalam masalah ini,
para jemaah sekalian, ikutlah ulil amri yang telah berijtihad dalam masalah ini. Kalau kita kata ini peringkat Malaysia aja ijtihad, anda rasa lekeh lah. Tapi kalau ulama dua tanah haram pun ijtihad juga. Di Masjid Aqsa, masjid yang ketiga umat Islam, sama juga yang duduk di Yahudi, patut Yahudi bisik-bisik lah, kamu tak payah lah, kan ini agenda kita. Tak, buat-buatmu tak usah duduk cakap lah. Yahudi pun guna vaksin juga. Kita kata dia tipu siapa tipu siapa sekarang ni. Jadi yang pentingnya kita balik semula kepada bulan Syaban kita ni, marilah kita mendamai-damaikan yang tak boleh nak satukan fikrah, tapi kita boleh bertoleransi. Usahlah hari-hari duduk hasuk rakyat. Kalau tak boleh rapat saf, jangan pergi masjid. Habis nak pergi mana? Pasal itulah anak buat analisa, anak kata orang tak pergi masjid ni 3 sebab Ustaz Syed. Sebab yang pertama, orang panggil sedang molek. Nah, ni bahasa Kelantan. Kita minta penonton-penonton kita tolong ambil nota ni. Ustaz Wasik kata sebab orang tak pergi masjid ni ada 3 sebab. Jadi kita minta dia orang tulis. Sebab tak pergi masjid. 1, 2, 3 dia tulis nanti. Betul. Jadi sebab yang pertama orang tak pergi masjid ni sebab dia orang Kelantan kata sedang molek. Memang tak segid dah. Ada masalah. Dia tak segid dah. Jadi Allah. Kalau dulu tak pergi semaya Jumaat ni, marah di binding. Isteri tu mengamuk. Malu kau orang. Suami ada kat rumah dah. Waktu orang solat Jumaat lah ni. Aku bukan tak segi, tak ada kota. Tak dapat dia punya. Sedang molek. Itu dia panggil ayat sedang molek. Mana orang panggil. Yang kedua, masalah penguzuran. Masalah keuzuran lah. Dia nak pergi uzur, takut. Yang ketiga tadi, masalah kecelaruan yang ditimbul oleh sebahagian pendakwah kita ni, duduk asuk. Kalau tak boleh jarak, tak boleh rapat sah, tutup masjid. Jadi orang tak pergi. Ni anda dapat maklumat di awal-awal dulu. Ramai orang yang WhatsApp saya, dia tu ustaz berdosa ke saya ni. Kalau saya tak pergi solat di masjid sebab saya tak mau sah jarak. Saya kata, na'am, kita berdosa sebab masjid telah dibuka, kita tak pergi. Jadi kalau semua orang bermazhab macam tu, berpahaman macam tu, tutuplah masjid. Di mana syiar kitanya? Di mana syiar Islam? Semua benda kita boleh buat dalam masjid kecuali jarak je sedikit saf. Itu satu je. Saf depan boleh. Betul saf? Boleh. Nah, solat berjamaah? Boleh. Kita kata nikmat. Daripada 10, 1 kurang. Jadi kita, kenapa nak tumpu yang 1 tu? Ni ada setengah orang ni dia kata dia langkah ihtiyat. Sebab ada ulama kata wajib rapat saf. Habis saya solat berjamaah di masjid untuk menjaga kesatuan ummah. Kemudian dia balik rumah pula, dia jadi imam kepada keluarga dia rapat-rapat. Kita kata silakan. Tidak jadi masalah. Moga dia jadi imam, boleh je. Imam bagi dia salat sunat, bagi orang rumah dia salat fardu. Itu lebih baik daripada dia langsung tak pergi. Itu dia di antaralah yang kita rasa patut diperingatkan kepada para jemaah. Dia kadang-kadang Ustaz, hak duduk bising, masjid tak buka. Bila masjid buka ni dia tak pergi juga. Lepas tu satu lagi anak duduk nampak Ustaz. Masa betul-betul tutup dulu. Tutup. Kalaulah seseorang itu dia bersungguh dengan berjamaah ini, dia semayang berjamaah di rumah dengan anak isteri dia. Buktikan betul. Kadang-kadang rumah itu tak semayang berjamaah ke? Cuma dia marah ke masjid je. Allahu Akbar. Cyber trooper ni. Dia kadang-kadang marah ke masjid tak ada sebab. Ada hak jenis suka pergi masjid sebab masjid banyak jamuan. Terutama kita tahun lepas kita di antara lockdown kita masjid bulan Ramadan. Cuba Ustaz saya bayangkan berapa bajet lari. Hari-hari buka puasa Ramadan. Moreh lagi Ramadan dah. Setengah masjid tu hari Minggu sahur lagi di masjid. Kita kata masya-Allah tabaraka. Tiba-tiba tahun ni hilang dia punya nikmat yang ada, marah dia di situ. Jadi ada dua lah orang marah masjid ni. Satu marah dengan sebab hilangnya nikmat yang selalu dikecapi. Yang kedua mereka tak dapat masuk dalam masjid yang memang mereka itu sebagaimana disebut dalam hadis wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hati dia memang terikat dengan masjid. Tapi pada waktu itu ana nukilkan pandangan para ulama Islam. Kan dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Tabuk, kan? Nabi kata kita naik bukit, kita turun lembah, kita masuk wadi, ada di kalangan saudara kita di Madinah, umahum ma'ana, mereka itu bersama dengan kita mendapat pahala. Sahabat terkejut, ya Rasulullah, haula fil Madinah, meraih pahala seperti kita, berpanah-panasan menaik bukit, turun bukit. Nabi kata, na'am habasahumul uzur. Nabi kata, ya, mereka boleh pahala, tapi mereka
tak dapat datang bersama kita kerana keuzuran. Jadi di sinilah kita kata uzur sama ada uzur fizikal ataupun uzur PKP. Tak, boleh gunakan uzur PKP. Maknanya PKP yang menyebabkan kita tak lagi masjid. Tapi jiwa kita di masjid. Sama juga bila mari akhir Ramadan, adalah sebahagian muslimat ni dia WhatsApp mari dia kata, Ustaz, saya ni sedih sebab saya duduk niat 10 akhir Ramadan ni nak tahajud lagi, nak iktikaf lagi, nak baca Quran. Saya kata apa yang sedihnya? Dia kata dia mari uzur perempuan. Kata belum uzur baru ni, baca dak Quran. Dia kata duk kira nak 10 akhir ni lah. Dia kata kita kira nak 10 akhir ni. Yang awal-awal tu tak sempat lagi lah duk sibuk ni. Kita kata Masya Allah, waktu sempat kamu tak buat, bila tak sempat kamu menangis. Jadi nampaknya cerita sama. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kalaulah orang ni istiqamah dengan masjid, waktu masjid ditutup, dia solat di rumah dia dengan hati dia ikat di masjid, insya Allah dia boleh pahala pencen yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Kita kata ini di antara nikmat yang tuan-tuan kena istiqamah. Istiqamah waktu senang. Waktu dia susah, barulah kita dapat pahala pencen. Ada orang kata, Ustaz saya dah niat dah ni. Kalau buka masjid lagi, dapat juga ke pahala tu. Kata, moga tak buka akaun lagi. Mana nak kira dah. Dia benda-benda ni kena ada akaun. Jadi nombor akaunnya belum ada, nak ambil pencen dah, tak masuk lah dia tu. Masya Allah, Tabarakallah. Maknanya istimewanya orang yang istiqamah. Dia selama ni istiqamah berjamaah, istiqamah hadir majlis ilmu di masjid. Bila habasahumul uzur, pahala dapat. Dan Ustaz nak nampak hadis tu masuk dah Ustaz kepada orang-orang yang nak pergi sembahyang Jumaat, dia pergi dah beratur tengah panas, sampai giliran dia penuh dah masjid. Dia terpaksa balik. Boleh tak hadis tadi tu? Masuk dah ke dia? Masuk. Dan itulah sepatutnya. Ni kita dak ni awal-awal lagi kira pakai tak gila. Tak gila. Mandi maaf pun dak dah. Masalah dah. Karena waktu anak kuliah tentang adat-adat Jumaat, kita kata musim PKP kita kena mandi walaupun tak pergi sembahyang Jumaat. Sekurang-kurangnya kita pakai baju comel tak? Musim boleh selfie kalau ni. Alhamdulillah Jumaat hari ni lengkap dengan bajunya. Kalau nak pakai samping-samping lagi dengan minyak wanginya. Cuma apa boleh buat? Jiwa sudah di masjid tapi bodinya berada di rumah solat zuhur dengan keluarga. Kita kata Alhamdulillah. Yang penting biar nampak ada kesungguhan. Biar nampak kita tu nampak nak. Kalau kita mengaku pun orang kata betul. Sebab itulah orang kata kan bila orang semuanya mendakwa cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala turun, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum." Tu ayat Quran itu kata di para ulama, ayat ini menjadi cabaran kepada kita, betul ke dakwaan kamu? Setiap dakwaan mesti dibuktikan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Dalam hadis kata, bukti orang yang mengaku kena tunjuk bukti. Mana bukti mu cinta? Mana bukti kita sayang ke masjid? Kalau kita duduk main-main kot tepi jalan. Wallahu a'lam. Ustaz, kita balik pada tajuk penyelamat pada zaman fitnah ni, dan kita akan buka juga. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang sedang menonton nak tanya soalan yang berkait, boleh tanya juga di ruangan komen. Sebelum tu bagi tahu, mungkin kita nak tahu sikit yang sedang menonton sekarang, boleh tak tulis di ruangan komen sedang menonton dari mana ni malam ni? Bersama dengan pentas online Yadim. Kita setiap minggu, untuk makluman Dr. Basir, kita tiap-tiap minggu, kita Selasa malam Rabu ni memang pentas online Yadim. Kita gila-gila lah tetamu-tetamu kita. Masya Allah. Ustaz, sekarang ni Alhamdulillah satu perkembangan baik. Mungkinlah kesan daripada PKP ni banyak kuliah-kuliah online. Majlis-majlis ilmu online. Tapi yang kadang-kadang kita bimbang, ada juga ajaran-ajaran yang mengarut atas nama Islam, dia buat grup-grup tertutup secara online, dan kalau dalam bab keuangan ada skamer duit. Ni skamer agama ni Ustaz. Atas nama agama tapi ada yang terpengaruh. Allahu Akbar. Ni mungkin bahaya juga, termasuk dalam fitnah zaman kita sekarang. Dia ajar apa dalam tu? Ajaran sesat. Ajaran kadang-kadang mengelirukan Ustaz. Atas nama orang faham macam Islam tapi sebenarnya menyeleweng dari sebagai kefahaman. Betul lah. Kalau dulu ajaran sesat zaman-zaman dulu kita dengar orang tua cerita tak, duduk mengajar dalam gelap di kampung-kampung, bawah taki air, macam-macam dah. Sekarang ni dia masuk ke Zoom juga ni.
StreamYard juga dia masuk. Dia pun naik taraf juga. Tanya. Macam dulu ana ingat lagi waktu ana budak-budak dulu surat berantai. Surat berantai Syekh Ahmad dulu. Tak sakit sempat kau. Ramai orang tua, makcik-makcik kita pakai foto state bagi. Sekarang ni surat berantai ni WhatsApp pula. WhatsApp berantai pula ni. Ada juga. Dia pun tafat upgrade juga. Dia pun pandai juga upgrade. Jadi kita kata fitnah akhir zaman berbagai-bagai lah. Bahkan alat gadget kita sendiri tu fitnah. Kalau tidak ditangani dengan cara yang baik, berapa ramai orang terfitnah. Kata di seorang syekh, dia kata zaman ni zaman orang tunduk je. Menunduk je. Tak angkat kepala. Kena pergi cuik atas kepala. Assalamualaikum. Baru dia balik. Allah. Kebetulan pula dia tak sempat nak tutup dia punya skrin. Kita tengok dia tengah duduk tengok cerita. Sambil-sambil tunggu dengan kuliah dalam masjid. Tak apa. Ini jadi masalah kita. Jadi kita memang masalah. Cuma anda tengok bila sebut fitnah gadget ni. Ada seorang syekh tu dia kata, aku duk fikir macam mana orang dulu boleh solat, baca Quran, zikir sabar begitu khusyuk. Lama berdiri tu, lengoh kaki-kaki. Bila mari zaman kita ni, bila ada alat gadget ni, zaman orang menunduk ni, aku tahulah dia kata, setiap benda tu apabila hati suka, dia tak terasa lama. Allah. Bila hati suka, dia tak akan rasa lama. Masya Allah. Kan berapa lama orang duk main WhatsApp sampai tutup masjid. Baliklah weh. Pukul 10 dah ni. Tok Noja pun nak balik, dia duduk main WhatsApp lagi dalam tu. Tak balik lama dah. Sebab bini dia 4 kali dah hantar WhatsApp balik lah. Bang kalau nak makan. Kan? Okey, sekali bungkus orang rumah dia. Sebab dia duduk jawab WhatsApp dia. Pukul 3, pukul 4 pagi duduk share WhatsApp. Kalau WhatsApp benda baik, logik juga. Pasal itulah kita kata pukul 4 pagi ni pakcik, makcik. Waktu orang bangun bermunajat. Bukan bangun duduk berWhatsApp. Kan? Ambillah peluang masa tu kita duduk istighfar. Kita baca Quran. Kalau habis geruk dia masuk, berapa lama dia duduk main benda ni, kita kata ini fitnah di hujung jari yang ada. Itu kalau WhatsApp benda baik. Kalau ada WhatsApp benda fitnah, lagi dahsyat. Yelah, bila Ustaz sebut WhatsApp benda fitnah ni, dia satu budaya kat sekarang Ustaz. Bila setiap orang boleh beri pandangan masing-masing, setiap orang boleh share, kadang-kadang bercelaru maklumat-maklumat dalam masyarakat. Sama ada maklumat agama, maklumat keselamatan, maklumat tentang wabak, teori demi teori. Mungkin Ustaz boleh beri, kita tajuk kita pun penyelamat zaman fitnah. Dan Ustaz sebut gadget. Dan bila gadget ni semua orang, boleh kita katakan semua orang terlibat sekarang ni kebanyakannya. Mungkin ada Ustaz boleh sebut tentang penyelamat. Macam mana kita nak tolak terus tak boleh Ustaz. Anak-anak sekarang ni belajar online pakai gadget juga. Pasal kena beli. Tak beli ke nyanyi ke budak. Bukan nyanyi ke budak, nyanyi ke mak budak tu. Nyabik anak handphone. Ambil handphone mak. Ini fitnah gadget dia panggil. Fitnah akhir zaman. Baiklah Ustaz. Kita kata bila zaman ni zaman penuh dengan fitnah, maka para ulama kata kita kena ambil benda muhkamat. Benda muhkamat ni benda-benda yang kita tidak ada keraguan dalam maklumatnya, dalam perkara-perkara yang besar. Contohnya, apabila mari isu-isu yang besar. Tadi kita sebut isu COVID. Allah SWT sebut, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kan? Yang pertama, ta'at pada Allah itu mutlak. Ta'at pada Rasul mutlak. Wa ulil amri bergantung kepada ketaatan mereka kepada Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itulah, kata di para ulama, bila mari benda-benda baru, dia panggil al-fitan al-mudlahimah. Maknanya fitnah yang gelap. Macam mana orang nak selesai masalah? Jadi kita janganlah duk pakat 2-3 orang buat usrah, penyelesaian masalah ada di tangan kita. Jadi ulama-ulama yang duk bersidang seluruh dunia tu macam tak ada nilai, tak ada harga dah. Sampai dituduh-tuduh, ini ulama dah balik, ulama ahlu sunnah WHO dia tulis. Allahu akbar. Tidak ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah WHO. Kita kata per 5 ayat dia dah. Jadi di antaranya ahli-ahli fatwa habis dia kata sebab kenapa boleh luluskan benda ni, kenapa boleh setuju, lawan je benda ni, tak ada pun. Kita kata masya-Allah tabarakallah, janganlah kita bermudah-mudah nak jatuhkan satu-satu hukuman begitu mudah. Jadi bila mari zaman kita ni, di antara benda yang kita kena jaga sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innaha satakunu fitnah, akan mari satu zaman ujian.
sahabat-sahabat kita, macam mana kita nak selamatkan diri kita? Qala tarji'una ila amrikumul awal. Mau balik kepada urusan yang awal-awal dulu. Kita tengok bagaimana sikap para sahabat, bagaimana sikap para tabi'in, bagaimana sikap yang Nabi SAW sendiri, itu satu contoh yang terawal kan. Jadi kita tengok bagaimana mereka dalam menangani isu-isu yang berlaku. Maka di antara perkara yang kita kena jaga diri kita iaitu kehormatan diri seorang Muslim. Kehormatan diri. Dulu dia kata jaga darah kan. Dari sekarang ni dia menjaga kehormatan saudara-saudara kita. Kan kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kaziban an yuhaddis bi kulli ma sami'. Nabi kata cukuplah orang tu jadi pendusta, apa dia bercakap, apa benda hak dia dengar, dia cerita belaka kepada orang. Apa benda yang masuk dalam WhatsApp kita forward belaka. Kadang-kadang dia forward tu Ustaz, dia tak baca pun. Bila orang tanya balik, apa awak hantar tu? Baca sendirilah. Awak baca ke tak lagi? Tak, saya nak tolong share je. Tak, nak bagi maklumat je. Tapi bila dia baca, dia pun istighfar, astagfirullah. Ada juga benda fitnah macam ni masuk dalam grup kita. Ini kita kata, Nabi kata cukuplah sebagai seorang tu menjadi pendusta apabila dia mencerita semua benda yang dia tahu. Ini di antara ciri-ciri pembohongan di zaman kita. Allah. Hadis ni dalam Muslim. Kata-kata Sayyidina Umar menarik. Dia kata apa? Iyyakum wal fitan. Umar kata hati-hati kamu, jaga-jaga kamu semua daripada fitnah yang berlaku. Fa inna waq'al lisan fiha mislu waq'as saif. Umar kata apa? Ucapan dengan lidah sama dengan orang yang menghunuskan pedang ke atas tengkuk musuh. Itu dia kata di qala Umar radhiyallahu anhu. Maka kita hari ni saya pun tak tahu nak kata. Kalau rasa DBP pun angkat tangan dua belah dah. Kalau nak kumpul istilah-istilah yang diguna pakai oleh netizen kepada orang yang dia tak suka. Mufti tu dia. Bila mufti keluar kenyataan masalah qawi ke masalah sahra, dia boleh jawab, ni mufti otak di kepala lutut, dia kata. Astagfirullah. Allah. Cuma hak sedap juga kawan dia sebelah tu. Dia jawab apa? Dia kata mufti ada kat otak di lutut. Mu ada ke tak? Sedap. Nah, kawan tu terus jawab. Kawan tu terus jawab. Dia kata mufti ada kat otak mu ada otak. Allah. Kita kata kenapalah tidak ada semangat menghormati. Paling tidak pun Nabi kata bukan dari kalangan kami orang yang tidak menghormati orang tua di kalangan kita dah. Kita lantar lanyak. Ada satu masa seorang ustaz ni dia layan. Budak ni napok sungguh dia. Layan-layan, dia pun suruh orang check background siapa dia budak ni. Cari-cari, rupanya budak tak lulus SPM pun lagi dia ni. Tapi dia punya balah ustaz tu buka kitab letih dah jawab. Kita kata dia duk main copy paste. Tak, dia tepek orang tu, tepek orang ni. Kita kata usahlah duk layan-layan, habis masa kita. Maka para jemaah sekalian, di antara zaman fitnah ni, zaman kita kawal diri kita. Saya kata kalau keadaan tidak terkawal, kitalah yang mengawal diri kita. Sebab ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang kita tulis, setiap ucapan yang kita kata, setiap apa yang kita kemukakan, sama ada fitnah ke apa benda, semuanya dicatat oleh malaikat. Jadi ada satu malam saya duduk lagi grup orang baik-baik ni Ustaz. Tapi dia duduk kutuk kuat dan saya kata cukup. Kalau nombor telefon dia ada, ambil. Cakap dengan dia sendiri. Tak mahu nak kutuk sini. Tak ada. Akhir sekali ambil buat poster, tajuk dia malaikat belum pencen. Malaikat belum pencen. Kita boleh letak ayat Quran ni, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat sedang menulis. Saya kata baiklah, kalau itulah yang kamu nak, saya ialah keluar. Kalau tidak, kita duduk sekali bersekongkol kita dalam grup orang-orang yang sedang memakan daging manusia sebagaimana yang diceritakan dalam Isra' dan Mi'raj. Nah, Allahu akbar. Ustaz sebut tak ada contoh hak kata budak lepas SPM pun tapi dia duduk sibuk nak berhujah agama, tolak hujah ulama, ijtihad ulama. Adakah ini termasuk dalam peringatan Rasulullah di akhir zaman tentang ar-ruwaibidah Ustaz? Ya. Bimbang takut-takut kita tanpa disedari jadi ruwaibidah juga. Mungkin Ustaz boleh tegang sikit tentang maksud ar-ruwaibidah ni Ustaz. Ya, kan dalam hadis yang Nabi sebut tu takallama ar-ruwaibidah. Mana kumpulan ruwaibidah ni kumpulan orang-orang yang rendah darjat dia tapi cakap benda besar, kan? Cakap benda besar. Dalam contohnya, kadang-kadang budak-budak dia bercakap,
kibar ulama pun tak berani bercakap macam dia tu. Itu kita kata ini dia rempuh masuk dalam kawasan-kawasan yang lain. Contoh bila isu vaksin baru ni kan. Keluar gambar contohnya dia kata tipu tu. Mula-mula jarum besar pas jarum kecil. Doktor kata jarum besar tu nak keluar daripada botol dia je. Yang kecil tu nak masuk dalam tubuh orang. Kalau masuk yang besar tu melompatlah kawan tu. Jangan buat nyanyi ke kawan. Maknanya benda macam tu pun dia nak rempuh masuk juga. Kita kata dialah doktor yang bercakap. Kita ni orang panggil simpan lah sikit. Ada setengah orang ni pendakwah kita ni kasar sikit ayat dia. Dia kata bodoh tu tak ada bayaran tapi simpan-simpan lah sikit. Jangan keluar semua. Dia sedap juga dia punya bahasa pun. Ya. Bodoh tu jangan nampak sangat. Jangan sangat. Walaupun tak kena bayar tapi simpan lah sikit. Gitu. Alah, banyak kadang-kadang perkara ni bawa kepada kekeliruan. Daripada kekeliruan sampai bawa pada pergaduhan, perbalahan. Allahu Akbar. Tapi kita seronok malam ni Ustaz, saya tengok di ruangan komen ni ramai sahabat-sahabat kita, ada dari Johor, ada dari Kota Baru, ada dari Sabah, ada dari Singapura pun ada Ustaz, Negeri Sembilan dan sebagainya. Minta sahabat-sahabat teruskan share dan tag rakan-rakan kita yang lain untuk bersama. Sebab saya nak tanya lepas ni, mungkin kita nak minta Dr. Abdul Basit kongsi yang kita kalau ada amalan sikit ataupun zikir sikit yang boleh kita jadikan amalan, kita berada di zaman kita katakan fitnah tadi. Sebelum tu saya nak minta sahabat-sahabat teruskan share. Share dan tag rakan-rakan kita di ruangan komen. Minta maaf Ustaz, pasal gini dah lah kuliah online Ustaz. Kita bahagian tukar panggil orang. Kita bahagian panggil orang waktu akak boleh tangguh. Dia kena gini. Tapi Alhamdulillah, yang jadi hidup majlis ilmu online ni Ustaz, sebab sahabat-sahabat kita, diorang ni pula berperanan. Dia tarik, panggil pula kawan-kawan. Tapi dia sambil dengar tak apalah. Tak apa Ustaz tak. Ada orang tengah baring atas sofa, ada dok golek atas lembek, ada kat meja makan, ada tadi dalam kereta, dalam perjalanan. Tapi masa itu dimanfaatkan. Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsi dengan sahabat-sahabat kita amalan lah sikit ataupun zikir ke apa ke dalam suasana sekarang ni Ustaz. Baik, itulah yang kita kata. Anda teringat kepada kata-kata seorang ulama nama dia Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dia tanya Syekh dia Ahmad bin Abdul Halim rahmatullahi alaih. Dia kata Syekh, kita ni duduk zaman kita ni mana lebih bermanfaat untuk kita? Sama ada kita istighfar ataupun kita bertasbih. Syekh kata kita kena tengok keadaan. Kalau baju kotor, maka sabun rendam dalam air panas lebih bermanfaat. Kalau baju sudah bersih, jangan pakai sabun lagi, pakai minyak wangi lah. Barulah dia punya semerbak bau dia. Maknanya kita hidup sekarang ni di zaman yang banyak benda fitnah. Kalau kita tidak basahkan lidah kita dengan zikir, dengan istighfar, dia akan terbasah dengan bercakap hal orang. Kalau tak bercakap hal orang pun duk menyanyi seorang. Kata orang tak? Ada juga pasal jenis nyanyi seorang. Nyanyi yang kerja dia. Duk atas kereta pun dia menyanyi. Kadang-kadang orang terbiasa macam ni Ustaz. Kita naik kereta dengan dia duk nyanyi seorang. Kata aku sebelah ni bukannya hari-hari jumpa kau. Patut waktu itulah dia nak belajar, dia nak tanya hukum, tanya-tanya cerita-cerita keagamaan. Orang nak kata fuqaha, cerita-cerita lawak dari sudut agama. Banyak cerita-cerita lawak tu. Kan? Tapi yang bermanfaat, dah dia duk nyanyi. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Itulah sifat manusia. Maknanya, kalau kita tak guna masa yang ada, kita akan guna tempat yang mungkin salah tempat ataupun lara. Lara ni yang tak berdosa tapi rugi masa. Maka kita di zaman kita ni kita perbanyakkan insya-Allah, perbanyakkan istighfar sebab kita tahu kain kita ni banyak yang kotor. Kan? Tapi sambil istighfar kita juga nak wangi. Betul-betul hari ni orang basuh, dia campur, letak sabun, letak pewangi selalu. Dua-dua sekali kita letak. Maknanya kita kena istighfar dan kita juga kena tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan duduk di ambil sebelah aja. Baik, di antara kalau boleh kita bagi ijazah lah malam ni, satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwaz dubura kulli salah min arba.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa minta perlindungan ini di akhir solat. Di akhir solat, ada ulama mengatakan sebelum salam. Maknanya selepas kita tasyahud, setelah kita selawat, akhirnya kita baca doa ni, kemudian kita bagi salam. Apa dia doa? Tanda tuan-tuan. Yang pertama, saya ingat kalau ada yang pandai tulis harap tu, dia boleh tulis dekat tempat komen tu, bolehlah apa ni. Jemaah boleh tulis ambil. Yang pertama Nabi kita minta perlindungan, Allahumma, ikut semualah yang ada tu, ikut pelan-pelan. Boleh kita tempat kita tak dengar ada suara tak? Kalau di masjid kita suruh ikut, kita baca. Ikut sambil-sambil kita berdoa. Allahumma inni Ustaz ajar anak ikut, dia orang apa ikut sama-sama di tempat. Cantik. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Kita ambil satu. Itu permohonan yang pertama. Ya Allah, aku minta berlindung dengan kau daripada azab kubur. Maka di sini kata di para ulama Ahlus Sunnah bahawa azab kubur ni azab yang sabit. Sebab ada sebahagian orang tu dia engkar azab kubur, dia tak ada manifestasi saja tu. Mana ada tak? Kenapa kita pergi kubur tak dengar apa orang duduk bertempik kat dalam. Kita kata orang lah ni, kita gali kubur tak dia dalam baru dia tahu kan. Baik. Yang kedua kita minta berlindung, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada azab neraka. Ni kubur tu orang panggil tempat transit yang pertama. Neraka tu ujung tu. Kita minta awal, minta yang akhir, na'udzubillah. Kemudian kita minta yang ketiga, ni tajuk kita nak ni. Tajuk yang kita nak, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah. Fitnah tu sebarang bentuk ujian. Ujian ni kata di ulama hadis, dia kata digunakan fitnah ni kepada al-makri wal bala. Maknanya tipu daya orang, skema-skema hari ni, ini pun kita boleh minta berlindung. Kita nak tahu skema tipu kita minta berlindung dengan doa. Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Fitnah dalam hidupan dunia ataupun fitnah yang lebih besar, iaitulah fitnah kehidupan akhirat. Kan? Baik. Ma zahara minha, fitnah yang dikenali, yang zahir, mana orang tahu ini fitnah. Wa ma batan, yang tersembunyi, mungkin orang tak tahu. Orang tak tahu fitnah ataupun dia tak tahu itu satu fitnah. Kita kita tak tahu, kita ingat biasa-biasa ya Ustaz. Rupanya itu satu fitnah, ujian pada kita. Kita hari ni bila boleh duit banyak, kita tak tanya dah, tak apa nak tanya dah. Ni ambil sekian cepat kaya ke cepat miskin. Apa dulu apa engkau? Yang penting aku dapat dulu. Bila aku dapat, aku boleh derma 1 juta dekat masjid, 500,000 rumah anak yatim, kau mana ada? Ya, itu fitnah. Udah orang bagi tahu dah, skim ni tak syariah ataupun syarikat jualan ni memberi kepada keuntungan kepada support Kristian, tak mau undur kita sebab fulus sudah banyak masuk. Itu juga satu perkara yang cukup menakutkan. Mari kita minta berlindung yang keempat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil a'war al-kazzab. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada fitnah yang dibawa oleh si mata sebutir ni, yang pembohong. Jadi ada hadis lain, Nabi sebut nama dia Al-Masih Ad-Dajjal. Mana Dajjal yang cukup bahaya. Jadi kita hari ni, Dajjal belum keluar lagi, tapi kita pakat hidup cari Dajjal pula dah. Tak jumpa Dajjal, habis orang yang tak sependapat dengan dia, dikira Dajjal. Jadi Dajjal boleh mencair-cair masuk dalam orang. Kita kata ini semua perkara-perkara yang sepatut dijauhi kerana dia akan menimbulkan fitnah kepada kita. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, hafal doa ni, baca sebelum salam. Doa ni diriwayat oleh Imam Ahmad,
dan kata Syekh Syuaib Al-Arnaud, dia kata sanaduhu sahih. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, sebelum salam, kalau tak ingat juga peringkat awal ni, saya rasa boleh je tulis kat handphone tu, lepas bagi salam, baca. Bolehlah kan. Yang penting kita ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Aku minta berlindung daripada fitnah yang zahirnya, yang tersembunyi. Kita kata kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada perkara yang tidak baik ini. Jadi para jemaah sekalian, itu satu doa. Dan mungkin dalam penutup nanti kita akan bagi satu lagi doa yang mudah-mudah untuk dihafal insya-Allah. Ustaz, di skrin ni betul tak? Ustaz nampak tak kat skrin tu? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Sahih tu. Cuma dia tinggal yang kepaksa lagi. Dia tinggal dajal. Dia terus cari tu nanti. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil a'war wal kadzab. Al-a'war wal kadzab. Jadi alhamdulillah, itu di antara doa. Jadi jemaah kita ni insya-Allah dia suka dapat doa-doa yang maksud daripada Nabi SAW. Kita kata inilah patut kita amalkan. Jadi ada orang duk share doa-doa tu, kita kata ada doa-doa yang disusun oleh para ulama, itu dia panggil bersifat amalan peribadi. Tapi kalau kita nak paksa orang lain, kita duk kempen orang lain, ini doa Syekh Fulan, kita kata dia tak ada autoriti. Cuma dia jiwa dia selesa dengan doa tu, dia baca. Sebab itulah setengah ustaz ni, kalau kita solat 5 buah masjid, lain-lain doa lepas solat tu. Ustaz ni, doa ni dia baca, yang ni baca ni. Kita kadang-kadang, kita nak minta tak jumpa belaka. Itu masalah kita. Maksud kita pergi nak minta benda lain, ustaz tu dah sebut benda lain. Maka saya mengatakan berdoa tak sama dengan baca doa. Dari sudut isinya dan sudut perasaan kita. Naam. Ustaz, di Mekah Madinah suasana macam mana sekarang Ustaz? Mungkin Ustaz boleh sebut sikit. Semakin dari segi SOP-nya apa semua ke? Mungkin Ustaz ada maklumat. Setakat yang anda duk tengoklah sahabat-sahabat kita di sana maklumkan. Dia kata alhamdulillah nampaknya perjalanan Masjid Haram pun sudah dibuka. Jadi cuma SOP tu adalah penjarakan tu masih lagi wujud. Dan alhamdulillah pelajar-pelajar kita di Riyadh, Arab Saudi, semua sudah dipanggil balik ke sana dah. Boleh belajar. Pergi semula dah? Pergi semula dah. Jadi nampaknya keadaan ni terkawal. Dan sekarang ni pun pihak kerajaan telah ambil ikhtiar lah dah duduk injek vaksin tu. Jadi alhamdulillah baru ni orang duk sibuk dengan vaksin haram lah. Habis dah lah masuk masa ni benda haram dalam tubuh umat Islam. Rupa-rupanya bila vaksin ni sampai, alhamdulillah pihak doktor, pihak pengeluar BQI kata orang Islam juga yang reka dia, dan alhamdulillah tidak ada bahan haram dalam tu. Jadi masya-Allah, sebab itulah anak kata Nabi suruh berlindung dengan dajjal. Kamu pergi cari dajjal tu buat apa? Apa mereka mendajal-dajalkan habis orang ni? Kita kata ini satu perkara yang cukup berbahaya. Allah. Ustaz, sebelum Ustaz kata nak kongsi di hujung satu lagi amalan mungkin satu sahabat-sahabat kita boleh amal. Ustaz sendiri ada kuliah online masih berjalan lagi sekarang kan? Mungkin Ustaz boleh share sikit masa kuliah tu, jadual-jadual tetap, kitab apa? Alhamdulillah, untuk maklumat para penonton sekalian, jadual tetap bermula daripada PKP yang pertama dulu. Alhamdulillah saya baca selepas solat subuh tafsir Quran. Tafsir Quran, kalau tuan-tuan nak ikut, elok beli tafsir Pimpinan Ar-Rahman sebagai teks terjemahan. Kemudian syarah tu anak ambil daripada pelbagai tafsir lah. Jadi alhamdulillah sekarang ni sudah hampir mungkin dekat dengan 10 juzuk. Zaman PKP ni memberi satu ruang pentas ilmu macam Ustaz saya sebut tadi lah kan. Kemudian satu lagi kuliah saya lepas solat maghrib. Lepas solat maghrib itu pelbagai kitab lah. Ada kalanya saya mengajar di pondok ni. Kadang-kadang kalau saya tak pergi keluar, di jadual ada di masjid, saya buat ya. Duduk kat rumah ni kita buat sendiri. Yang pentingnya para jemaah boleh ikut selepas solat maghrib dengan selepas solat subuh. Dan untuk yang tak dapat ikuti, boleh tengok balik di Facebook saya, DR Abu Anas Madani. Page kita Abu Anas Madani. Di situ tak ada cerita-cerita, tak ada cerita saya makan kat mana, cerita kita makan apa, tak ada. Yang adanya cerita kuliah-kuliah ya ada situ dah. Kalau nak cerita itu di Facebook lain tu. Ni kita ilmu ya, tempat untuk ilmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak bukan salah tu saya
Malu Dah kita jadi. kata. Allahu Akbar. Jadi pada sahabat-sahabat yang nak ikut kuliah setiap hari selepas subuh di page Dr. Abu Anas Al-Madani dan juga kuliah selepas maghrib. Ustaz, kita sampai di ujung dah ni tapi tak ujung mana lagi. Mungkin bagaimana Ustaz sebut tadi, nak kongsi sikit lagi yang terakhir dan mungkin juga satu pesanan sebagai khulasah berkenaan dengan bahtera yang perlu kita kenali, yang perlu kita tunggang naik di zaman fitnah ni Ustaz. Fadhal. Baiklah para jemaah sekalian, di antara perkara yang kita kena berpegang sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnah aku. Mana kita sekarang ni kadang-kadang kita jumpa maklumat-maklumat yang pelbagai. Bacaan tu bacaan ni, tapi otoritinya tidak ada. Bagaimana kita nak selesai masalah? Kita balik kepada Quran, kita tengok kepada sunnah Nabi SAW. Kalau ada amalan ini, kalau ada perkara ini, maka kita pegang. Itu selamat. Saya buat satu kata-kata, mula-mula dulu orang kritik juga, nampak sekarang ni macam faham dah. Saya kata, beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Allah. Beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Sebab apa kita kata hati tenang? Kalau orang tanya, awak ambil mana ni? Ni, riwayat Bukhari. Bacaan ni riwayat Abu Daud contohnya. Ulama-ulama kata sanad dia pun sahih. Kalau dhaif pun ada juga kaum yang mengatakan tidak menjadi masalah dalam bab fadail, kita kata. Habis pahala confirm? Nabi beri pahala. Nabi beri pahala. Semalam saya dapat satu screen daripada satu grup, bila orang kata Nabi beri pahala, ada orang cakap, ni perbuatan ustaz cakap ni boleh bawa kepada syirik. Dia kata mana ada Nabi boleh bagi pahala, yang boleh pahalanya Allah Azza wa Jalla saja. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Tadi ayat Quran kita baca, ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Rasul Allah mutlak. Mana Nabi tak akan bercakap, wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Hak Nabi bercakap itu wahyu daripada Allah. Jadi kita jangan duduk sama pakcik kampung kita dengan Nabi SAW, mana boleh. Maka sampai dia kata boleh bawa kepada syirik. Kita kata Masya Allah, hebatnya awak. Nah, dia mengaji tak mau tapi komen kuat. Kita kata ini yang problem yang berlaku di akhir zaman. Maka kita mengatakan pahala confirm sebab Nabi yang beri pahala. Tapi kalau orang lain duk cakap pahala tu pahala ni, kita kata itu tidak ada autoriti dan tidak ada autentik di dalam pegangan kita. Maka beramal dengan sunnah, hatinya tenang sebab kita ada sandaran. Pahala confirm sebab Nabi SAW yang beritahu, bukan siapa-siapa beritahu. Baiklah Ustaz Said. Ustaz, maksud Ustaz tadi tu Nabi beri pahala, maksudnya hak Nabi sebut, hak Nabi royak, bila kita buat confirm boleh pahala. Hak tu maksud Ustaz kan? Ya. Pahala daripada Allah. Ya. Tapi nak kata dapat ni, contohlah kita kata, sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda, siapa dia jaga solat sunat rawatib 12 rakaat satu hari satu malam, kan? Daripada subuh, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 lepas isyak, 12 rakaat, Allah Ta'ala akan bina sebuah mahliga dalam syurga. Jadi kalau orang lain bagi tahu, kita kata mana dia ambil? Mana autoriti dia bercakap? Tapi Nabi yang beritahu, confirm lah pahala satu mahliga itu Allah Ta'ala yang beri kepada kita dalam syurga. Itu maksud saya, pahala confirm. Ya. Alhamdulillah. Ustaz sebut tadi, betul tak ayat ni Ustaz? Beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Alhamdulillah. Jadi kita minta sahabat-sahabat tulis penutup malam ni. Dan inilah sebenarnya al-urwatul wusqa, pegangan kita di zaman fitnah ini. Beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Cuba tulis sikit di ruang komen biar panah. Lepas tulis tu tag friend-friend kita. Maknanya kita kongsi point ini dengan friend-friend kita yang lain. Beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Ni ada sahabat kita, dia kata ni jadual kuliah online live dari FB Dr. Abu Anas Madani. Setiap hari lepas subuh 6.50 kuliah tafsir. Kitab tafsir bimbingan Ar-Rahman. Selepas maghrib setiap malam. Tajuk ikut kitab lah. Mungkin siapa nak ikut boleh print screen sekarang. Kita isi masa kita. Ustaz, ni ada sahabat kita dari Singapura, Haji Ismail Safari. Ya. Haji Ismail Safari dari Singapura. Dan terima kasih pada ramai lagi yang bersama pada malam ini.
InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan bersama Ustazah Asma Harun. Minggu depan kita bersama dengan Ustazah Asma Harun dalam minggu depan tajuk dia Tersungkur di Pintu Neraka. Masya Allah. Bincang kita Al-Kabair minggu depan insya-Allah bersama Ustazah Asma Harun. Dan terima kasih banyak pada Fadil Dr. Abdul Basit Abu Anas yang di atas masa yang diluangkan dan nasihat-nasihat kepada kita semua. Moga-moga kita ada peluang lagi untuk ilmu. Dan sudah pasti lepas subuh, lepas maghrib boleh pergi ke page Dr. Abu Anas tadi. Kita sampai di sini saja dulu. Terima kasih banyak. Satu lagi tadi saya nak sebut doa tadi. Takut jemaah dia komen pas ni, dia kata janji tak tunai. Doa ni senang ya. Tuan-tuan tanda surah ya. Surah Al-Hasyri ayat 10. Surah Al-Hasyri ayat 10. Allah Ta'ala, kita ambil firman Allah Ta'ala, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunkanlah kepada kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kita. Mana keluarga kita, ke siapa-siapa semualah orang Islam dulu. Wala taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan dalam hati kami ini benci, serabut kepada orang-orang yang beriman. Patutnya kita benci kepada orang yang menentang Islam. Orang kafir pun yang tak menentang Islam, non-Muslim, jangan duk benci dengan dia. Dia jiran kita, dia kawan kita, dia partner kita. Tapi yang menentang Islam, yang sudah terang-terang, sudah terbukti, mereka sudah buat benda-benda yang, yalah, Allah Ta'ala nak bagi peluang supaya kita kenal orang. Tapi kalau kita masih lagi duk menyayangi, kita mengatakan itu, orang Islam kita marah, benci. Tapi mereka ini kita boleh sayang-sayangi. Kita kata kita minta Allah ubahkan hati kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi tuan-tuan ambil dalam suratul Hasyri ayat 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada semua. Saya juga Ustaz, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Said dan juga pihak Yadim kerana beri peluang untuk kita berbual bicara dalam ruang ini. Kan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jaza. InsyaAllah sahabat-sahabat tulis sekarang untuk ingatan sendiri. Dan tulis, jangan lupa tag rakan-rakan. Saya dari tadi Ustaz saya sebut, tulis point, tag kawan-kawan. Tulis point, tag kawan-kawan. Bermakna point itu kita kongsi dengan dia. Sebab bila kita tag, naik notification. Kita tulis surah Al-Hashr ayat 10. Kita pun tag kawan-kawan kita, kata apa benda ni? Barangkali ada yang cari, ada yang beramal. Maka kita pun dapat saham pahala insya-Allah. Jadi ilmu yuntafa'u bih. Jadi terima kasih sekali lagi dan kita sampai di sini pertemuan kita. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.